Selamat datang anak-anak semua. Okey, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan channel Cikgu Linda untuk belajar sejarah tingkatan 1. Okey, stay tune. Hari ini kita akan belajar subtopik 8.4 iaitu sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Ya anak-anak, tamadun Islam telah memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan tamadun dunia. Ini kita akan lihat kepada aspek politik, ekonomi dan sosial. Okey, pertama kita tumpukan kepada aspek politik dulu, di mana dalam aspek politik yang menekankan kehidupan bernegara, konsep ummah, sistem syura dan yang terakhir pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan. Okey, ini ada 4 ya dalam politik. Lihat dulu yang pertama dalam kehidupan bernegara. Okey. Nabi Muhammad SAW adalah ketua negara yang bertanggungjawab menjaga Madinah. Okey, dia menyelesaikan masalah rakyat melalui perlembagaan yang telah dibuat, iaitu Piagam Madinah. Okey, kemudian selepas baginda wafat, jawatan khalifah itu, jawatan khalifah berperanan untuk menegakkan agama dan mentadbir mengikut syariah. Kerjasama antarabangsa juga dijalinkan untuk tujuan dakwah dan silaturahim dan berjaya meneroka wilayah baharu dan telah menaikkan imej Islam. Yang kedua, dalam politik ini, pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan. Okey, mari kita lihat. Okey, baginda memerintah dengan cara adil kepada semua penduduk walaupun berbeza agama dan keturunan. Okey, keadilan dan toleransi inilah yang membawa kedamaian kepada negara. Okey, konsep ummah. Mari kita lihat apa dia konsep ummah. Masyarakat dikenali sebagai ummah, di mana masyarakat disatukan tanpa mengira agama dan keturunan. Anggota masyarakat mempunyai tanggungjawab yang sama, iaitu bekerjasama untuk memajukan negara. Okey, kita ada sistem syura. Okey, di mana mesyuarat yang diadakan akan mencapai keputusan mengikut suara ahli yang terbanyak. Okey, ia telah diperkenalkan dan diamalkan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh pemimpin Islam selepasnya. Okey, syura ini ataupun sistem syura ini adalah digunakan atau diamalkan bagi mencapai keputusan secara muafakat, secara bersama-sama. Okay, seterusnya kita lihat pula pada aspek ekonomi. Kita lihat pada ekonomi, dia fokuskan kepada amalan ekonomi Islam, institusi Baitul Mal ataupun institusi kewangan. Dan 3, kita ada membesarkan gedung-gedung perniagaan dalam memajukan ekonomi. Yang keempat, menyediakan kemudahan asas. Kita lihat yang pertama, amalan ekonomi Islam. Di mana pada waktu ini sudah diperkenalkan sistem zakat dan sistem wakaf untuk pembangunan umat Islam. Kita ada sistem mata wang dirham dan perak. Kita dah ada wang diperkenalkan. Kita juga ada sistem kutipan cukai. Bayaran dalam bentuk wang oleh sesebuah kerajaan atau negara bagi individu atau syarikat. Kenapa ada cukai? Untuk membiayai segala keperluan negara. Dalam ekonomi Islam, kita melarang amalan riba. Tidak boleh melakukan penindasan dan penipuan semasa berniaga. Menggalakkan manusia menghasilkan produk yang bermutu dan membuat penyelidikan untuk membangunkan ekonomi. Tidak menyekat umatnya menjalankan perdagangan selagi mengikut hukum syarak dan
menyeru untuk menghulurkan bantuan dan sedekah di samping mengamalkan sikap berjimat cermat. Inilah antara amalan-amalan yang dilakukan dalam perdagangan ataupun ekonomi Islam pada suatu masa dahulu. So tak boleh riba. Riba pun tidak digunakan sehingga sekarang. Masa sekarang pun masih lagi kita mengamalkan konsep bersedekah, menghulurkan bantuan. Masih ada cukai diamalkan sehingga kini. Cukai ni penting untuk menambah pendapatan negara. Sekarang pun masih kita adakan sistem zakat, sistem wakaf untuk pembangunan, bantu orang-orang yang susah. Sekarang pun kita ada mata wang. Dulu pun dah kita guna mata wang. Institusi Baitul Mal ataupun institusi kewangan. Menguruskan kewangan untuk pembangunan negara. Telah diamalkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh pemimpin-pemimpin sehingga kini. Sehingga sekarang lah masih ada kan. Sumber Baitul Mal ada 6. Mari kita lihat yang pertama. Macam mana Baitul Mal dapat wang ataupun sumbangan lah. Harta melalui zakat. Zakat dikutip melalui zakat fitrah, zakat harta, ternakan, pertanian emas, perak, barang dagangan dan wang simpanan. Selain itu kita ada harta negara datangnya daripada bentuk cukai perdagangan, sumber kekayaan alam, cukai harta dan harta tanpa waris. Harta hak milik umat Islam yang tidak jelas penggunaannya, kita dapat daripada sumber sedekah, wakaf dan wasiat. Kita ada harta daripada peperangan iaitu jizyah, ghanimah dan kharaj. Kita ada pelaburan dan saham yang dijual kepada umat Islam melalui institusi yang ditubuhkan oleh Baitul Mal. Dan segala harta warisan yang tidak dapat dihabiskan oleh waris atau tidak berwaris. Ini adalah sumber-sumber macam mana Baitul Mal tadi mendapat sumber kewangan tadilah. So ada 6 sumber Baitul Mal. Yang ketiga, di dalam ekonomi, macam mana nak memajukan ekonomi dengan memesatkan gedung-gedung perniagaan. Pada waktu ini maksudnya banyak kedai-kedai ataupun gedung-gedung perniagaan dibina dan kemudian beroperasi untuk mengimport barang-barang daripada seluruh dunia. Maka ekonomi akan bertambah maju. Selain itu yang terakhir dalam aspek ekonomi, menyediakan kemudahan asas. Contoh dalam bidang pertanian, kita buat sistem saliran. Kita ada sistem pengairiran untuk meningkatkan hasil pertanian. Maksudnya sistem pengairan tu kita guna untuk mengalirkan air untuk menjalankan aktiviti pertanian. Selain itu kita ada jambatan dan jalan raya. Kita bina supaya memudahkan untuk membawa barang keluar masuk. Seterusnya yang ketiga kita lihat pula pada aspek sosial. Aspek sosial kat sini ada 4 yang menekankan kepada mengangkat kedudukan wanita, teknik penyelidikan saintifik, pusat kegiatan intelektual dan kemunculan ilmuwan Islam. Mari kita tengok yang pertama. Islam mengangkat martabat dan memuliakan kedudukan wanita. Wanita diberi peluang untuk belajar, dan menghadiri ilmu. Contohnya kita ada Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, wanita yang sangat luas ilmunya sehingga menjadi periwayat hadis dan tempat-tempat kaum wanita lain untuk mendapatkan ilmu dan juga masalah-masalah hukum agama. Selain itu kita ada Syafiah binti Abdul Muttalib, di mana seorang wanita yang keluar berperang bersama dengan kaum wanita Madinah untuk membantu memberikan minuman dan merawat tentera yang tercedera dalam perang Uhud. Hebat wanita. Begitu juga zaman sekarang. Yang kedua, teknik penyelidikan saintifik. Dalam bidang sains dan teknologi,
Okay, kita sudah pandai mencipta kertas ataupun mengeluarkan kertas. Ini dalam bidang sains dan teknologi. Dalam penyelidikan pertanian, kita sudah ada pembinaan sistem pengairan, sudah pandai untuk memilih biji benih yang baik dan mencipta baja yang bermutu tinggi untuk meningkatkan hasil pertanian. Manakala saintifik, kita sudah ada bidang astronomi, fizik, perubatan dan kimia. Okay, dia ada tokoh-tokoh ahli-ahli ilmuwan yang bijaksana. Okay, dalam pusat kegiatan intelektual, masjid-masjid dijadikan institusi pendidikan terutama di Damsyik, Kufah dan Basrah. Ini sewaktu kerajaan Bani Umayyah. Sebab kita sudah menekankan pendidikan. Selain itu terdapat juga istana khalifah yang dijadikan pusat kegiatan pendidikan, itu tempat belajar dan juga perpustakaan. Inilah ilustrasi yang cikgu jumpa cantik zaman dulu. Kemudian, kita ada pusat intelektual di Cordoba dan di Toledo, iaitu di Sepanyol. Di mana kat sini, para pengkaji dari pelbagai pelosok Eropah datang belajar di sini. Terutama dalam bidang sains dan falsafah. Para sarjana Islam melakukan penterjemahan yang telah meningkatkan lagi pengetahuan falsafah dan sains. Semasa tamadun Islam berkembang di Sepanyol, hubungan orang Islam, Yahudi dan Kristian telah mewujudkan budaya ilmu yang memberangsangkan. Ini ilmuwan Islam yang terakhir dalam bidang sosial. Kita lihat kat sini. Ramai tokoh-tokoh yang hebat. Kita ada ilmu sains dan kimia. Kita ada Jabir bin Hayyan. Dalam bidang perubatan, kita ada Ibn Sina. Falsafah, kita ada Al-Kindi. Astronomi dan falak, kita ada Al-Battani. Kita ada geografi, Al-Biruni. Matematik, Al-Khwarizmi. Dan pelayaran, kita ada Ibn Battuta. Inilah antara ilmuwan Islam yang tersohor, yang terkenal dalam bidang masing-masing. So, dekat sini, untuk ilmuwan Islam ini, anak-anak boleh rujuk di buku teks untuk mengetahui apakah kejayaan, apakah kajian-kajian yang telah tokoh-tokoh ilmuwan Islam ini berjaya lakukan dan sehingga kini dia menjadi panduan kepada kita semua. Kita ada 8 tokoh, kita ada 9 tokoh. Cikgu nak ucapkan terima kasih kerana sudi tonton video yang telah cikgu hasilkan ini. Dan cikgu harap murid-murid boleh memahami tentang pelajaran kita pada hari ini. Dan di akhir sekali, cikgu nak ucapkan terima kasih sekali lagi untuk anda. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Cikgu Linda. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.